Terharu. Kuat sikit. Dan juga rakan-rakan, saya nampak gelombang biru daripada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Tepukan paling gemuruh untuk mereka. Subhanallah. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Sangat hebat mereka pada malam ini. Nampak macam wow. Dan lagi hadir kan. Tuan-tuan dan puan, majlis mengalu-alukan ketibaan Sahibul Samaha dan para panel kita serta moderator yang handsome. Moderator je lah kan? Semua lah. Marah Datuk. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Okey, tanpa melengahkan masa, Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahadan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sahibul Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Dr. Zaimi bin Ramli, Pensyarah Kanan Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah, Dr. Ahmad Jalani Abdul Ghani, Peguam dan juga insan yang makin terkenal di buku-buku tesis UKM. Cantik lah. Datuk Seri Ahmad Fuzi bin Abdul Kahar, Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, KPAM, Datuk Selamat bin Haji Dahlan, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Latif, Pengerusi Institut Al-Qayyim Selangor, Saudara Amin Idris, moderator kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah kerana Allah mengizinkan kita bersama-sama pada hari ini untuk bersama-sama mendengar forum salah faham fatwa Ibnu Taimiyah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedia maklum program pada malam ini dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, Cawangan Selangor atau dikenali sebagai IQ Selangor, dengan kerjasama pejabat yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahadan bin Kasim. Tepukan paling gemuruh sekali lagi. Oh, saya sangat seronok. Kita semua sangat seronok sebab tajaan penuh tu, tuan-tuan. Subhanallah. Dan juga sedikit pengenalan tentang IQ Selangor. Okay, IQS merupakan sebuah NGO berdaftar yang memberi fokus kepada aktiviti-aktiviti dakwah dan kebajikan yang terletak di Gombak. Okay, dan juga antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah kelas-kelas agama secara percuma, siri-siri seminar yang menyentuh pelbagai topik dan juga program khas seperti malam ini. Okay, oleh itu IQS membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang dana bagi memastikan kelangsungan aktiviti-aktiviti dakwah tersebut, dan juga sumbangan tuan-tuan dan puan-puan boleh dimasukkan ke dalam tabung yang akan diedarkan sebentar lagi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dinilai sebagai amal soleh dan rezeki tuan-tuan dan puan-puan ditambah berlipat ganda insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan IQS kini dipengerusikan ataupun dikelolai oleh Ustaz Khairul Anwar Abdul Latif. Orang yang muda lagi. Dengar cerita baru isteri seorang ya. Oh, promote. Dan tuan-tuan dan puan, kita tanpa membuang masa, kita akan teruskan forum kita pada malam ini. Dan saya akan jemput terus Saudara Amin Idris, artis, pengacara, Astro Oasis. Artis, saya tahu lah. Hanya orang-orang tertentu yang tahu penyanyi yang terkenal pada masa zaman dahulu. Dan juga sekarang ini pengacara di Astro Oasis. Dipersilakan Amin Idris, tafadhal masykurah. Berikan tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Terima kasih pengurusi majlis. Saya rasa cukup berdebar dan berbangga kerana dewan pada malam ini, alhamdulillah, yang penuh bukan kerusi tetapi insan-insan yang mahu mendapatkan kebenaran tentang
fitnah-fitnah yang disampaikan ke atas Ibn Taymiyah. Kita berikan tepukan untuk kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Justru untuk kita teruskan acara pada malam ini, saya mempersilakan panelis kita yang pertama, peguam kita yang semakin tersohor pada seminggu 2 minggu ini. Saya rasa firma guaman ni lepas ni makin ramai klien-klien kerana publicity percuma. Kita persilakan dan kita berikan tepukan untuk Dr. Jalani, tuan-tuan dan puan-puan. Silakan, fadhal mashkura. Seterusnya, hero kita bukan Bollywood tetapi Malaysia yang kita cintai. Kita berikan tepukan untuk Dr. Rozaimi, tuan-tuan dan puan-puan. Fadhal mashkura. Dan saya yakin dan percaya yang kita nanti-nantikan iaitu Sahibus Samahah Mufti Negeri Perlis. Dipersilakan Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Silakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semasa saya di UIA dulu sewaktu mengaji law, Dr. Jai, antara benda yang kita terpaksa buat dan dipaksa buat setiap hari ialah kena buat case summary. Siapa-siapa yang belajar law sini, itu okey. Bukan sabotaj siapa-siapa Dan kami kena buat case summary. Dalam case summary ni tuan-tuan, kita kena baca case. Kita kena hafal kes. Tetapi dalam memahami kes tu, kena faham 2 perkara. Pertama, ratio decidendi. Kedua, obiter dicta. Kalau ratio decidendi ni macam, kalau kita belajar hadis ataupun tafsir Quran, kita belajar illah. Sebab kes itu diputuskan. Yang kedua ialah obiter dicta, iaitu saying by the way. Supaya kita yang belajar law ni, kita tahu sebab keputusan itu diputuskan, agar kita memahami kes bukan hanya pada teks kes tersebut, tapi pada konteksnya, supaya kita tak salah faham. Dan saya kita percaya dalam soal fatwa pun, tak kiralah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ke, ataupun Dr. Wahbah Zuhaili ke, ataupun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ataupun Imam Ibn Taymiyah juga mempunyai fatwanya. Dan kalau kita gagal memahami konteks, kita akan misleading fatwa tersebut. Maka malam ini kita akan mempelajari tentang fatwa-fatwa, termasuklah penyelewengan ataupun salah faham orang tentang Imam Ibn Taymiyah. Sehingga kan kita faham sekarang bahawa Ibn Taymiyah adalah insan yang menjadi penyebab kepada isu teroris yang berlaku dalam dunia ini. Adakah benar? Bukan saya akan menjawab. Jadi kalau kita nak kenal Ibn Taymiyah, kita kena tahu dulu siapakah Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi untuk yang pertama ni, saya nak tanya Dr. Rozaimi yang tengah-tengahnya dulu, sebab beliau rasa paling muda. Kan, senyumannya manis, Masya Allah. Jadi Dr. Rozaimi, kita nak tahu dulu siapakah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebab saya yakin orang yang duk kutuk Imam Ibn Taymiyah pun, dia tak tahu pun nama penuh Ibn Taymiyah. Dia tahu Ibn Taymiyah je lah. Kan? Jadi siapa itu Ibn Taymiyah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Amin selaku moderator pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri Syedan Kasim, pegawai-pegawai kerajaan, Sahibus Samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga sahabat saya Ustaz Jailani Abdul Ghani. Hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjaya buktikan bahawasanya kita bersama dengan ulama yang telah diiktiraf oleh para ulama. Maka sebab itu, walaupun sebaran program ini dalam masa yang singkat, tetapi saya kira program ini paling tidak kita berjaya mengumpulkan lebih daripada kerusi. Bukan kerusi lebih pada orang, orang lebih pada kerusi, sehingga ada yang sampai duduk di atas lantai. Ketika mana program ini disebarkan ataupun sebarannya dilakukan, terdapat sebahagian daripada ahli-ahli ilmu di Malaysia ini yang cuba untuk mempertikaikan usaha kita, yang mengatakan apa yang kita nak fikir sangat pasal Ibn Taymiyah ni. Malaysia ni mazhab Syafi'i, kenapa tak ditonjolkan Al-Imam Nawawi? Kenapa tak ditonjolkan Al-Iz bin Abdul Salam yang bermazhab Syafi'i?
Kenapa tak ditonjolkan sendiri Al-Imam Syafi'i? Tuan-tuan, kita hiduplah dalam realiti. Cubalah berfikir secara rasional. Takkanlah satu orang ulama yang ditohmah walaupun dia bukan mazhab kita, takkanlah kita tak bela dia. Dia disalah fahami, takkanlah kita tak bela dia. Kita nak bela Imam Syafi'i, ya. Satu hari nanti kalau orang salah faham ataupun orang guna nama Imam Syafi'i secara zalim dan salah, kita akan bela Al-Imam Syafi'i. Jangan jadikan taksub mazhab menjadikan kita tidak adil untuk menilai manusia. Al-Imam Ibn Kathir, walaupun dia bermazhab Syafi'i, berbeza dengan guru dia Ibn Taymiyah yang bermazhab Hanbali, tetapi bila dia meninggal dunia, dia pesan kepada orang yang datang, yang masih hidup, dia kata, kuburkan aku, jika aku mati, kuburkan aku di sebelah guruku, di sebelah kubur guruku Ibn Taymiyah. Dan kalau hari ini, kalau kita pergi ke Dimashq ataupun Damsyik, kita akan dapati bahawasanya kubur Ibn Taymiyah dan kubur Ibn Kathir berdekatan. Jadi bila kita nak bercerita tentang Ibn Taymiyah, siapa dia Ibn Taymiyah ni? Tuan-tuan, kita tidak memaksumkan para ulama. Mana-mana ulama ada zallat, ada kesilapan. Tetapi apabila Ibn Taymiyah meninggal dunia, kata Ibn Hajar Asqalani, ramai orang keluar ke jalan, berebut-rebut nak melihat jenazah Ibn Taymiyah, sehingga keranda yang membawa jenazah dia patah, kerana dia mati dalam keadaan dia dizalimi. Siapa dia Ibn Taymiyah? Saya nak gambarkan pada tuan-tuan, hebatnya Ibn Taymiyah ni, bila mana bukan hanya Ibn Taymiyah ni, bukan hanya orang bercerita tentang dia dalam kitab-kitab biografi yang umum. Kalau kita nak tengok jalan cerita ataupun biografi ulama, kita akan cari kitab tarajim ammah ataupun tarajimul ulama, kitab-kitab biografi ulama, seperti kitab Al-Bidayah wan Nihayah, seperti kitab Tabaqatul Huffaz, seperti kitab yang ditulis oleh Az-Zahabi, Tabaqatul Huffaz, Zail Tabaqatul Huffaz, banyak lagi, Sayr Alamin Nubala Az-Zahabi. Dia menceritakan tentang biografi ulama yang sebelum dia. Ibn Taymiyah namanya tersemat di dalam kitab-kitab biografi yang umum, menunjukkan dia diiktiraf oleh ulama yang datang selepas dia. Dia adalah alim yang mempunyai jasa di dalam agama ini. Walaupun kita tidak nafikan, terdapat beberapa pandangan dia yang dikritik dan dinilai semula oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup dengan itu. Ada kitab-kitab yang khusus menceritakan tentang kelebihan Ibn Taymiyah. Saya bagi contoh antaranya kitab Uqud Ad-Durriyah yang ditulis oleh anak murid dia sendiri, iaitu yang ditulis oleh Ibn Abdul Hadi. Begitu juga kitab Al-A'lam Al-Aliyah yang ditulis oleh Al-Bazzar, khusus untuk menceritakan kelebihan Ibn Taymiyah dalam ilmu. Begitu juga Al-Kawakib Durriyah fi Manaqib Ibn Taymiyah, menceritakan tentang kelebihan ilmu Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Al-Mar'i Al-Hambali. Kemudian ada satu lagi, kita katakan kitab-kitab yang menceritakan tentang kelebihan Ibn Taymiyah ni, bukan hanya pada zaman silam, zaman moden ulama masih menulis tentang kelebihan Ibn Taymiyah. Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahra. Begitu juga kitab Al-Hafiz Ahmad Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Maksudnya Ibn Taymiyah ni bukan orang biasa lah. Dia alim min ulama'il muslimin. Kenapa kita buat program ni hari ni? Kerana orang salah faham memahami fatwa dia. Kenapa? Kerana ada orang tuduh dia secara zalim. Maka kita buat. Kita tidak mengira dia mazhab apa. Yang penting dia adalah alim min ulama'i ahli sunnah. Alim, seorang alim daripada ulama' ahli sunnah yang mesti kita bela kerana dia mempunyai ijazah. Namanya ialah Ahmad Ibn Abdul Halim Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ini nama sebenar dia. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah Ibn Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Kenapa dia digelar Ibn Taymiyah? Kerana moyang dia dulu ni masa pergi haji, dalam perjalanan dia nak sampai ke haji itu, dekat-dekat dengan Tabuk, dia sampai di satu tempat nama dia Taimak. Bila sampai tempat di Taimak, masa dia nak pergi haji, datuk dia nak pergi haji, isteri kepada datuk dia ni mengandung. Jadi bila dia balik, bila sampai di satu tempat nama Taimak, datuk dia tengok ada seorang budak perempuan yang sangat cantik, yang sangat comel. Jadi datuk dia suka lah.
Lepas tu dia buat haji. Bila balik dia tengok isteri dah bersalin dan dapat anak perempuan. Yang mana anak perempuan itu, dia katakan, anak aku ini alhamdulillah sama iras-irasnya seperti anak perempuan yang comel yang aku jumpa di Taimah. Maka dia kata, anak aku ini adalah Taimiyah. Maka sebab itu Ibn Taimiyah digelar dengan Ibn Taimiyah. Masa keturunan dia tu ada yang digelarkan dengan Taimiyah. Dia lahir pada tahun 661 Hijrah. Pada kurun ke-7 Hijrah. Dia lahir di Harran yang berdekatan dengan Turki. Berdekatan dengan Turki. Kemudian dia pada umur dia 7 tahun, 6 ataupun 7 tahun dia mengikuti ayah dia. Yang mana ayah dia, datuk dia ni memang alim. Ayah dia memang alim. Datuk dia menulis kitab. Ada kitab yang khas dalam usul fiqh. Dia ada kitab dalam hadis, datuk dia. Ayah dia juga alim. Yang mana apabila dia sampai umur 7 tahun, ayah dia bawa dia berpindah ke Damsyik. Maka di Damsyik dia berguru dengan guru-guru. Di Damsyik antaranya Abul Abbas Ibn Qudamah Ad-Dimashqi dan juga Ibn Badran di antara guru Ibn Taimiyah. Kemudian daripada itu Ibn Taimiyah membaca kitab-kitab usul, kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa, kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Sehingga kata Ibn Hajar, dia membaca kitab-kitab hadis ni lebih daripada sekali. Maksudnya dia lalu hadis-hadis ni. Sehingga orang mengatakan tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh Ibn Taimiyah. Maksudnya dia lalu hadis-hadis ni dia baca semua. Sebesar mungkin dia baca. Sehingga kan dia menjadi alim dan dia mengajar. Bila dia mengajar, tuan-tuan, dia melahirkan ulama-ulama yang hebat. Ibn Taimiyah ni dia ada anak murid yang hebat.